Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama pada malam ni menyambung lagi daripada tadabbur juzuk amma, dan insya-Allah malam ni kita akan masuk surah Al-Insyiqaq, iaitu surah yang ke-84. Surah Al-Insyiqaq mengandungi 25 ayat. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan surah Al-Insyiqaq ni. Pertama sekali yang disebutkan di sini, surah ini hampir sama kandungannya dengan surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar yang sebelum ini. Surah ini diturunkan dalam peringkat kedua kenabian, iaitu sekitar tahun keempat dan juga tahun kelima keberadaan Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi surah ni turun ketika mana dakwah Nabi peringkat yang kedua, iaitu dakwah secara terang-terangan, dan selepas 4 ataupun 5 tahun Nabi ni menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ataupun kita sebut sebagai tahun keempat dan kelima kenabian atau kerasulan. Surah ni dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah ayat pertama sampailah ayat yang ke-6, dan bahagian yang kedua ayat yang ke-7 sampailah kepada ayat yang ke-15. Jadi pada perbahasan kita untuk bahagian yang pertama ni, Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian kita yang membaca surah Al-Insyiqaq ni, bahawasanya manusia itu sama seperti makhluknya yang lain, iaitu sedang menuju ke arah kehancuran. Dan kita sebagai manusia, kita menuju satu lagi, iaitu kita akan bertemu dengan hari kebangkitan, yang mana pada hari itu kita akan dibuka buku amalan kita. Jadi kita tengok pada ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idhas sama'un syaqqat, yang bermaksud apabila langit itu terbelah. Pada ayat ni Allah Azza wa Jalla ceritakan dan menyuruh kita untuk membayangkan bagaimana keadaan apabila langit itu terbelah. Sebab tu ada riwayat menyebutkan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain. Barang siapa yang ingin melihat keadaan suasana ketika mana berlakunya kiamat seperti mana berlaku di hadapan matanya, maka bacalah beberapa surah. Salah satu daripada surah yang Nabi sebut tu ialah surah Al-Insyiqaq. Jadi kata Allah Ta'ala, apabila langit itu terbelah, maknanya Allah Ta'ala minta pada kita untuk bayang keadaan macam mana langit itu saat ia terbelah. Pada waktu itu malaikat juga turun untuk menjalankan tugas mereka. Surah ini merupakan sambungan daripada surah-surah sebelum ini,
yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, dan surah ini meneruskan kisah-kisah tersebut. Di dalam surah yang sebelum ini telah banyak digunakan perkataan idza. Kalau kita perasan, surah Al-Insyiqaq bermula dengan idza as-sama'u syaqqat. Sebelum ni iaitu surah Al-Infitar, idza as-sama'u fatarat. Dan sebelum ni pun ialah surah At-Takwir, Allah Ta'ala sebut idza asy-syamsu kuwirat. Jadi perkataan idza itu diterjemah dalam bahasa Melayu kita ni ialah apabila, ataupun setengah terjemahan guna tak kala. Bermaksud benda tu akan terjadi, amrun mustaqbal ataupun umurun mustaqbal, perkara-perkara yang belum berlaku tapi ianya ialah sejenis khabar yang benar, ataupun disebut sebagai an-naba. Iaitu pada permulaan juzuk amma tu kita dah bahas surah an-naba, dan kita dah sebut apa beza an-naba dan juga al-khabar. An-naba ni maksudnya lah berita yang belum lagi berlaku tapi dia pasti berlaku. Adapun khabar ni boleh jadi berita tu sama ada ia benar ataupun tipu. Tapi bila mana sebut ataupun guna perkataan naba, maksudnya ialah ia benda yang sama ada sudah berlaku dan ianya benar, ataupun benda yang belum berlaku tapi ianya juga benda yang benar. Jadi kalau diperhatikan, beberapa surah yang sebelum ni bermula dengan perkataan idza asy-syamsu kuwirat, kemudian idza as-sama'u syaqqat, sebelum daripada tu idza as-sama'u fatarat. Ini ialah surah-surah yang bermula dengan idza. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang setengah-setengah surah tu, dia ada ayat yang menutup perkataan idza tu. Contohnya pada surah At-Takwir, ayat pertama Tuhan sebut idza asy-syamsu kuwirat, dia ada jawapan kepada idza tu, iaitu pada ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Maksudnya idza ni dia kadang-kadang berfungsi sebagai sumpah, dan sumpah itu dia akan datang jawapan ataupun penekanan kenapa disumpahkan ataupun kenapa disebutkan perkataan itu. Kemudian kata para ulama sini dia sebut, selepas semua itu terjadi, manusia akan tahu dan teringat dengan apa yang mereka telah lakukan semasa mereka hidup di dunia. Tujuan ditarik perhatian kita untuk tengok langit, tengok bumi, tengok matahari, apa saja benda makhluk yang berada di atas kepala kita ataupun yang berada di bawah tapak kaki kita. Tujuannya lah untuk mengingati sebagaimana kita melihat benda-benda ni hancur, maka kita pun sendiri menuju ke arah seperti itu, iaitu ke arah kehancuran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan kalimah idza dalam surah At-Takwir dan juga dalam surah Al-Infitar. Selepas rentetan ayat-ayat yang mengandungi kalimah idza itu, Allah akan memberikan kesimpulan. Kebiasaannya macam tu. Akan tetapi ada sedikit kelainan pada surah Al-Insyiqaq ini kerana tidak disebut apakah kesimpulan. Maknanya pada surah Al-Infitar dan juga surah At-Takwir, bila mana deretan ayat tu bermula dengan idza, dia ada ayat penutup yang jadi kesimpulan. Beza dengan At-Takwir ni, kita tak akan jumpa ayat yang membentuk jawapan ataupun kesimpulan kepada setiap kalimah idza yang diulang itu. Idza yang bermaksud sumpah ataupun bermaksud penegasan. Kalimah insyaqqat pada ayat yang pertama datang daripada perkataan syaqqaqa, shin qaf qaf, yang bermaksud terbelah ataupun terpecah. Dan bila mana dia terbelah, terpecah tu dia tak boleh disambung, maknanya dia totally rosak. Itu maksud insyaqqat. Satu benda yang bila mana dah terbelah, dia tak boleh disambung lagi, tak boleh dibaiki lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut bila mana langit itu terpecah dan terbelah, dia tak akan boleh lagi disambung ataupun dibaik pulih lagi. Penggunaan kalimah ini telah meningkat daripada kalimah-kalimah yang digunakan sebelum ini, seperti infatarat. Kalau kita tengok pada surah sebelum ni, iaitu surah Al-Infitar, Tuhan kata idza as-sama'u fatarat. Infatarat ni sebahagian para ulama bahasa Arab dia kata dia terpecah dalam saiz yang besar.
Dia terpecah juga. Infitar ataupun infatarat dengan insyaqqat, dua-duanya diterjemah dengan terpecah ataupun terbelah. Tapi infatarat itu ialah pecah dalam bentuk yang besar. Adapun insyiqaq ni dia pecah macam mana pecah je kaca, dia pecah retak 1000. Dia sukar untuk dicantum balik. Maknanya dia dah jadi halus, makin lama makin halus. Jadi ini ialah ayat yang Tuhan nak beritahu peringkat-peringkat kehancuran makhluk selain manusia. Maknanya dia akan melalui kaedah itu, ataupun dia akan melalui proses itu. Jadi kita manusia pun macam tu. Kalau dia tengok bila mana satu orang tu mati dan dikebumikan, hari sekian bermulalah berlaku perubahan pada badan dia. Maknanya mayat dia, dia jadi bengkak, dan last sekali dia nak jadi kepada tulang tu, dan akhirnya dia akan hilang. Dengan tulang-tulang pun dia akan hilang, dia akan hancur di mamah tanah. Jadi nak sebut pada kita, langit yang besar yang kita nampak kukuh ni, dia akan sampai waktu macam tu, dia terpecah, terbelah, yang tak akan dapat diperbaiki lagi. Kemudian kata para ulama sini, dia sebut penggunaan kalimah ini telah meningkat daripada kalimah-kalimah yang digunakan sebelum ini, seperti infatarat dan juga kushitat. Kushitat ni maksudnya langit itu dikupas. Kushitat ni maksud dia terkupas. Dia macam lari pada bentuk asal. Kalau boleh cantum pun, dia akan lari totally jauh daripada wajah asal dia. Cuma perkataan-perkataan ni, infatarat, kushitat dan juga insyaqqat ni, insyaqqat lah yang paling tinggi. Bila mana dia pecah, dia memang jauh daripada rupa asal dia. Dia seakan-akan hilang bentuk asal dia. Maknanya dia totally rosak ataupun tak boleh diperbaiki selama-lamanya lagi. Maka surah ini menceritakan keadaan semakin teruk dan semakin teruk. Maknanya nak sebut kepada kita, sebahagian para ulama dia kata hikmah di sini perlambangan kepada kehidupan manusia. Sekiranya dia berpaling daripada wahyu ini, dia pun akan rosak, dan dia pun akan jauh, dan akan jauh daripada mana? Daripada segi apa? Dari segi hatinya. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sesiapa yang berpaling daripada Quran ataupun peringatan ini, kami jadikan hidupnya sempit. Hidupnya sempit sini sebab apa? Hati dia, pemikiran dia sudah tidak normal melihat dan membanding kejadian yang berlaku dalam hidup. Sebab tu kita akan tengok zaman sekarang ni, manusia dia berpaling pada Quran, dia berpaling pada ajaran yang benar, maka akan lahirlah manusia dengan pemikiran-pemikiran yang berbagai-bagai, pemikiran yang tak betul lah cara dia berfikir tu. Bukan setakat cara fikir, bahkan cara dia mengurus emosi dia. Ada masalah apa-apa, dia tak boleh mengurus emosi dengan baik. Dia tak boleh jadi manusia yang matang emosi. Tapi manusia ni semakin lama dia semakin emosi dia tu semakin terganggu dan kacau. Sebab tu kau tengok, ianya berkait dengan apa yang telah didoakan oleh Nabi. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia kata kana aktsarud du'a yad'u bihin nabi. Sesungguhnya antara doa yang banyak Nabi berdoa ialah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hatiku di atas agamamu. Sebab apa? Sebab hati ni bila mana dia terpecah jauh, maka dia nak baiki balik tu payah. Sebab tu Quran dia tekan benda-benda yang berkait dengan hati. Sebab tu Quran menyebutkan tentang bagaimana manusia yang berpaling jauh daripada wahyu ni, dia akan dipatri hatinya. Khatamallahu ala qulubihi. Allah Ta'ala akan tutup hatinya. Bukan setakat hati, sam'ihim, pendengarannya, absarihim, penglihatannya. Semua deria tu zahirnya berfungsi. Telinga boleh dengar orang bercakap, mata pun boleh tengok benda yang berlaku. Tapi mata tu sudah menafsirkan benda yang tak betul, telinga pun dah menafsirkan benda yang tak betul. Dengan sebab bermula daripada berpaling daripada Quran, berpaling pada ajaran yang benar, hati tak sihat. Manusia ni hati dia tak sihat. Sebab tu kita akan tengok satu orang, dia dengar satu berita, dia boleh buat macam-macam tafsiran terhadap berita tu. Ada orang dia dengar satu berita, dia tafsir lagu elok.
Okey, jadi dia boleh tafsirkan berita tu elok. Ada orang dia dengar satu berita, dia tafsir dengan perasaan buruk sangka dia. Dia akan menghikayatkan benda tu jadi nampak lagi panas. Ataupun dia tengok satu benda. Sebab tu Nabi dia sangat menjaga benda-benda seperti ni. Sebab hati manusia dia mudah berubah. Macam mana makhluk yang besar, langit ni, dia berubah, dia mengalami kehancuran. Hati manusia dia akan hancur. Jadi inilah benda yang dibimbangi. Sebelum hancurnya jasad masuk dalam kubur, hancurnya hati, tak boleh dengar wahyu dengan baik. Pecahnya hati, bekas yang boleh menanggung hidayah itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi ni dia jaga bab lintasan hati. Kalau kita tengok ada satu hadis, Nabi ni dia berjalan daripada waktu malam dengan isteri dia yang bernama Safiyah binti Huyai. Bila mana Nabi berjalan, gelap. Tiba-tiba ada dua orang sahabat jauh, Nabi nampak sedang berjalan. Mula-mula dia berjalan elok, lama-lama dia berjalan makin laju. Sahabat tu, tapi jauh dengan Nabi. Nabi tengok dua orang sahabat tu, Nabi kata, innaha Safiyatu binti Huyai. Perempuan yang berada jalan sekali dengan aku ni ialah isteri aku yang bernama Safiyah binti Huyai. Sahabat tu dengar suara Nabi, Nabi ulang 2-3 kali. Maka sahabat tu pun jawab, dia kata, Faya subhanallah, maha suci Tuhan, wahai Rasulullah, kami tidak bersangka buruk walaupun kami tak jelas tengok siapa perempuan tu. Kami tak bersangka buruk, maknanya apa? Kami tak akan katalah kamu bermesra dengan perempuan yang bukan isteri kamu. Kami tak akan kata. Bila mana Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, fa inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu boleh masuk dalam tubuh kamu melalui urat saraf kamu. Dia boleh datangkan syak. Kamu tengok perempuan, ada orang dia tengok, dia boleh sangka baik, macam sahabat dia sangka baik, isteri dia tu. Tapi ada orang dia tengok, dia tak boleh sangka baik, dia nak sangka buruk juga. Okey, padahal mata orang sangka baik dengan mata orang yang sangka buruk, mata sama, kornea sama. Bukan mata kawan ni biru terlebih, yang ni kuning terlebih, tak. Mata yang sama. Tapi interpretation tu ataupun penterjemahan tu datang pada hati yang bermasalah. Hati itu bermasalah kerana apa? Berpalingnya daripada Quran, sehingga dipenuhi dengan masalah-masalah. Sebab tu kalau tengok, ini ialah bab hikmah susunan perkataan, perlambangan kepada manusia hidup di bawah wahyu ataupun di bawah ayat firman Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, wa azinat li rabbiha wa huqqat, yang bermaksud dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Okay. Ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana langit itu dia dengar dan dia patuh arahan Tuhan. Dan semestinya langit ini ataupun awan ni dia patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia ialah makhluk yang tidak ditaklifkan dengan amanah yang besar, iaitu kena ikut Quran. Langit tak kena ikut Quran, langit pun tak kena ikut Nabi dan Rasul. Dia hanya satu makhluk yang Tuhan cipta untuk membantu kita hidup dengan elok atas dunia. Tapi dalam bab patuh perintah Tuhan, Tuhan kata sampai satu masa kamu akan hancur. Dia tak boleh berdegil, dia pasti akan hancur. Ini adalah kata perlian yang disebutkan oleh para ulama sini. Ini adalah kata perlian, ataupun sebahagian istilah tafsir dia kata zajrun. Zajrun ni maksudnya teguran. Kata perlian daripada Allah kepada kita. Sedangkan langit yang lagi besar juga patuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk memusnahkan dirinya. Kenapa pula manusia yang kerdil ini tidak taat? Ini dipanggil zajrun, teguran. Kalau makhluk yang besar, dia boleh patuh pada Allah Azza wa Jalla, walaupun benda yang dia kena patuh tu ialah benda yang membinasakan diri dia. Langit dah elok, tiba-tiba sampai satu masa dia kena jadi rosak, dia kena jatuh berkeping-keping, dia kena hancur. Dia patuh. Dia tidak, orang kata apa, derhaka pada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan manusia. Banyak dari kalangan manusia yang degil dengan arahan Tuhan, dan Allah Azza wa Jalla sedang menegur dan memerli mereka yang engkar itu. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita melihat bagaimana langit itu dan taat apa yang Allah Azza wa Jalla suruh mereka lakukan.
Mereka menunggu sahaja apa yang mereka perlu lakukan, kerana memang itulah hujung kejadian mereka. Kerana mereka tahu yang mereka dijadikan untuk dihancurkan juga akhirnya. Jadi selama ini mereka tunggu sahaja arahan daripada Allah apabila sudah sampai masanya. Okay. Jadi ini antara bab dia panggil isyarat al-kauniyah, isyaratul kauniyah, isyarat-isyarat alam yang Tuhan suruh kita tengok untuk kita perbaik diri kita. Nabi pun guna kaedah yang sama. Nabi pun guna kaedah yang sama. Allah Ta'ala pun guna kaedah yang sama. Allah Ta'ala kata, kamu manusia yang degil ni, yang kecil degil ni, kamu tengok langit, kamu tengok makhluk yang ada di sekitar kamu. Bila mana sampai waktu dia kena musnahkan diri ataupun dia dah habis khidmat dia, dia akan jatuh dengan sendirinya. Ini ialah bab tengok alam dan tengok diri kita. Saya nak bagi contoh lebih mudah lagi. Macam mana Nabi sebutlah hadis, Nabi beri perumpamaan manusia ni, kalau dia nak jadikan diri dia tu lapang, memikirkan rezeki, tolong tengok makhluk yang namanya burung ni. Nabi sebutlah hadis, Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, betul bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, kamu akan diberi rezeki macam mana diberinya rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, keluar burung tu pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong, balik pada waktu petang dalam keadaan perut kenyang. Perumpamaan yang jelas Nabi bagi pada kita. Nabi tunjukkan pada kita, manusia dia hidup, dia fikir dunia terlebih sangat sehingga dia lupa ada makhluk yang lagi kecil, ada makhluk yang tak perlu salat, tak perlu puasa zakat, tak cari rezeki sungguh lebih pada kita yang kena puasa zakat, puasa salat ibadah ni. Sebab tu tuan-tuan tak akan tengok burung dia kerja overtime, dia tak ada. Sebab dia ialah satu makhluk yang Tuhan dah aturkan. Tuan-tuan pun tak akan tengok burung, sarang burung ni, satu sarang, anak ada, menantu ada, cucu ada, semua penuh dalam tu. Dia anak tu dah besar, dia buat sarang sendiri. Dia tak ada istilah sarang ni saya nak semua 10 orang anak duduk sini, kita dah buat siap yang besar dah, ada bilik lagi. Dia tak buat. Sebab dia sendiri makhluk yang diajar, mengajar pada manusia. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Dia panggil isyaratul kauniyah, isyarat-isyarat alam yang Tuhan suruh kita tengok. Jadi Tuhan kata, tengok langit ni, langit yang besar ni, kalau jatuh atas kamu, confirm kamu mati. Tapi dia tak jatuh sebab dia sedang patuh pada perintah Allah Ta'ala. Nanti sampai satu masa dia akan jatuh. Jatuh dia tu pun kerana dia patuh pada arahan Allah Azza wa Jalla. Begitulah Allah selalu membandingkan manusia dengan alam, kerana Allah ingin menunjukkan kepada kita sesuatu, iaitu bagaimana alam itu ikut sahaja apa yang dia suruh untuk dilakukan. Tetapi manusia itu amat degil. Kita sepatutnya mengikut seperti alam yang memang menjalankan apa jua tugas yang diberikan kepada mereka. Kalimah huqqat dalam ayat kedua tu bermaksud memang patut langit itu berbuat sebegitu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Maknanya Allah Ta'ala sebut sifat kepada langit itu ia patuh. Tidak ada perkara lain yang patut dilakukannya melainkan dia tetap dan akhirnya dia akan roboh satu masa nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ianya adalah hak Allah untuk langit dengar dan taat kepadanya. Maka kita sebagai manusia juga hendaklah memenuhi hak Allah itu. Hendaklah kita taat dan patuh kepadanya, kepada apa sahaja arahannya. Okay, jadi itu ayat yang kedua. Seterusnya ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa idzal ardu muddat, maksudnya dan apabila bumi itu diratakan. Apa yang dimaksudkan sini? Apabila bumi diratakan selebar-lebarnya. Ini ialah keadaan hari kiamat. Bukan sekarang ni. Maksudnya sampai satu masa nanti bumi ni yang berbentuk sfera ni dia akan dilebarkan. Muddat tu maksudnya lah lebar ataupun direnggangkan. Dibuka selebar-lebarnya
Jadi permukaan bumi itu direnggangkan sehingga menjadi datar. Bayangkan kertas yang direnyukkan dan ditegangkan balik. Itu antara contoh yang dia bagi. Macam kertas, kita renyukkan, lepas tu kita ratakan balik, kita buka balik. Ada riwayat yang mengatakan Allah Ta'ala akan menegangkan dunia ini seperti mana manusia menegangkan kulit. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa sahaja terhadap bumi ini. Ini adalah kerana memang Allah Ta'ala lah yang menguruskan dunia ini dari sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Dan ini adalah berlawanan dengan kefahaman zaman dahulu yang mengatakan Allah Ta'ala hanya menjadikan alam dan kemudian manusia yang menguruskan alam tersebut. Bahkan zaman sekarang ini juga masih ada orang yang ada sangkaan begitu, dan itu adalah fahaman yang salah. Mereka seolah-olah mengatakan Allah tidak mempunyai kuasa atau tidak kisahkan langsung dunia ini. Okay. Jadi ayat yang ketiga ni Tuhan nak beritahu nanti satu masa bumi yang kita duk pijak ni dia pun taat pada Allah Ta'ala, iaitu dia akan dibentangkan, diregangkan sehingga jadi datar. Okay. Ayat ni telah digunakan oleh sebahagian golongan yang nak bumi ni datar cepat. Dia ada satu kumpulan sekarang ni dunia pun, Malaysia pun ada geng-geng yang kata bumi ni tidak sfera, bumi ni datar. Dia nak cepat, tak sempat lagi datar, dia nak datar dah. Okay. Jadi ayat ni kita kena tahu, ada yang dia tak sabar sangat dia guna dalil ni. Mudahnya nak jawab kumpulan ni, kita kena tengok ayat tu dia ada wa'idha di hadapan. Maknanya dia belum berlaku dia akan berlaku. Maknanya akan sampailah waktu bumi ni yang kita duk tengok sfera ni, ianya ialah akan dilebarkan. Tak dinafikan, ada sebahagian para ulama mengatakan bumi itu datar. Ada sebahagian para ulama mengatakan bumi ni datar. Antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan beberapa tokoh yang lain mengatakan bumi ini datar. Selain daripada tu, ramai juga yang mengatakan bumi ini istilah bahasa Arab dia panggil karwiyah. Karwiyah ni maksud dia bulat macam bola tu. Sebab tu bola dalam bahasa Arab dia panggil kurrah, bentuk dia tu. Okay. Tapi walau macam mana pun pandangan saya lah. Okay. Para ulama yang duk bahas ni mereka memang cari dalil, tapi hakikatnya mereka ulama pada nas dan juga dalil. Tapi nak tengok bumi tu, nak buat kajian bumi tu, mereka bukan ahli yang sebenar-benarnya lagi. Ini para ulama dia kena sedar, dia nak ulas ustaz ke apa, dia nak ulas bab tu, dia kena sedar yang ni ada kepakaran khusus. Sebab ini ialah ilmu alam yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita kaji, untuk kita tengok. Tak dinafikan Ibnu Taimiyah tu seorang yang alim, tapi apa yang dia sebut tu masih lagi bukan daripada bidang asal dia. Sebab dia memang alim dalam bidang fatwa dia. Dia memang hebat dalam bidang fiqh dia, dalam isu akidah dia jawab. Okay. Tapi dalam bab ni masih ada lagi pandangan orang lain yang dirasakan lebih dekat dengan kebenaran ataupun yang lebih jelas dengan kajian. Jadi benda tu kita tak perlu nak besar-besarkan sangat. Hakikatnya majoriti para ulama menyebutkan bumi itu sfera. Bahkan punya teruk perbalahan bumi sfera ni sampai ada yang ditanya Syekh Muzaffar Angkasawan tu, suruh sumpah pula. Jangan terbawa dengan aku kerja dengan pihak ni ke NASA ke. Beritahu ikhlas, naik ISS dulu, tengok bumi daripada ISS tu sfera ke macam mana. Tapi alhamdulillah Syekh Muzaffar tu dia layan juga geng ni. Dia sumpah, dia kata memang dia tengok bumi tu sfera. Dan dia katalah ISS tu bukan satu studio yang dibuat di bumi ni tak. Betul memang dia naik pun. Okay. Sebab golongan-golongan ni dia punya, dia macam golongan yang kata vaksin ni dajal lah, dia cepat. Dia tak sabar sikit. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia guna dalil-dalil seperti ini. Tapi dalil ni adalah dalil yang menyebutkan tentang keadaan yang akan berlaku, belum lagi berlaku. Okay. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia ada datangkan satu hadis, yang mana hadis ni riwayat daripada Jabir. Hadis tu kata Nabi,
tamuddul arda yaumal qiyamati muddan li'azamatir rahman thumma la yakunu li basharin min bani adam illa mawdi'a qadamayhi thumma udda'a idda'a awla an-nas fa akhiru sajidan thumma yu'dhanu li fa aqumu fa aqul ya rabbi akhbirni hadha li Jibril wa huwa an yaminir rahman wallahi ma ra'ahu Jibril qablaha qat innaka arsaltahu ilayya qala wa Jibril sakitun la yatakallamu hatta yaqulu Allah sadaq thumma yu'dhanu li aqul ya rabbi ibaduka fi atrafil ard fadhalikal maqamil mahmud. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Okay. Maksud hadis tu apa? Kata Jabir, Nabi kata bumi ini pada hari kiamat akan terbentang kerana keagungan Tuhan. Maknanya dia akan dibentangkan. Sebab tu sebahagian para ulama kata bumi inilah yang akan menjadi tempat yang kita sebut sebagai padang mahsyar. Tempat akan disemak balik amalan-amalan kita dan akan diberikan balasan syurga ataupun neraka. Okay. Kata Nabi, bumi ini akan dibentangkan oleh Tuhan Ar-Rahman. Kemudian manusia daripada anak cucu Adam tidak akan mendapati tempat berpijak kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Nah, itu perlambangan kepada ramainya orang di padang mahsyar. Maknanya padang mahsyar tu dah luas. Tapi dengan sebab ramainya manusia ni tidak ada tempat, melainkan tempat tu hanya sebesar kedua tapak kakinya saja. Maknanya dia ada ruang untuk berdiri saja. Ada ruang untuk berdiri sahaja. Lalu aku dipanggil sebagai manusia pertama, kata Nabi. Maka aku pun sujud, kemudian aku diberi izin dan aku pun berdiri seraya berkata, Ya Rab, telah dikhabarkan kepadaku ini sedang Jibril berada di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pemurah. Demi Allah, Jibril belum pernah melihatnya sebelum itu. Dan aku berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengutus Jibril kepadaku. Baginda melanjutkan, Jibril diam tidak berbicara sampai Allah berfirman kepada Nabi, Ia benar. Kemudian aku diberi izin untuk memberi syafaat. Lalu aku katakan, Ya Rab, hamba-hambamu menyembahmu di pelbagai penjuru bumi, maka itu adalah tempat yang terpuji. Ini hadis berkenaan dengan syafaat. Bila mana Nabi keluar daripada kubur, kita keluar, maka kita akan menunggu bila akan berlakunya hisab ni. Okay. Jadi tempoh yang agak lama sehingga menyebabkan orang tak selesa, manusia majoriti tak selesa. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi ni, sehinggalah Nabi itu sendiri yang mencalonkan diri dia untuk minta pada Tuhan supaya dibuat hisab tu. Maka Nabi pun bersujud di bawah arash, sebahagian riwayat kata. Lalu Allah Ta'ala beri pada Nabi keizinan untuk bercakap, lalu barulah berlakunya hisab pada waktu itu. Cuma nak sebutnya ialah tentang bumi itu diregangkan ataupun diratakan. Ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ini sifat kepada bumi. Kalimah alqat asalnya daripada kalimah alqa yang bermaksud baling ataupun buang. Sebahagian riwayat. Okay. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mana membaling tongkatnya, lalu berubahlah tongkat itu menjadi ular. Itu antara perkataan nak bagi faham. Okay. Ini bermaksud bumi ini akan dibaling ataupun dibuang apa yang ada di dalamnya dan juga di atasnya. Dalam surah sebelum ini telah disebutkan bagaimana kubur akan dibongkarkan, iaitu apabila yang telah lama mati akan dikeluarkan dari dalam perut bumi. Maksudnya apa saja benda yang tak berkaitan yang akan menjadi persediaan pada padang mahsyar ni akan dibuang. Buang ke mana? Wallahu alam. Tapi Tuhan nak beritahu kepada kita, benda-benda yang tak penting ni akan dibuang. Alqat, dia akan dibuang. Kemudian kalimah takhallat mari pada perkataan khalau, datang daripada perkataan khalau yang bermaksud mengosongkan sesuatu. Takhallat bermaksud mengosongkan terus
sebagaimana seorang ibu mengosongkan perutnya selepas melahirkan anak. Setelah menanggung anaknya selama 9 bulan dalam perut, akhirnya ibu itu akan mengeluarkan anaknya lalu mengosongkan perutnya. Begitu juga bumi akhirnya akan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya setelah menanggung sekian lama, dan bumi akan menjadi kosong. Bumi akan mengeluarkan orang-orang yang baik dan yang jahat, juga semuanya sekali untuk menerima keadilan. Selepas daripada itulah segala tanggungannya yang selama ini akan dikosongkan. Jadi perut bumi yang menanggung mayat manusia ni akan dikosongkan dan akan dijadikan sebagai tempat persiapan yang disebut sebagai padang mahsyar. Seterusnya Tuhan sebut pada ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah mestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Sekali lagi Tuhan sebut pada ayat yang kelima macam ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ulang sekali lagi. Tuhan cerita langit ni akan pecah, daripada pecah yang besar jadi pecah makin kecil sehingga tak boleh dicantum lagi. Dan itu ialah bentuk ketaatan langit kepada Allah Ta'ala. Ni cerita bumi pula. Bumi yang cantik ni akan dikosongkan, akan dibuang segala benda dan akan diregangkan, didatarkan. Itu pun terjadi kerana bumi itu sedang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya tak nak bahas banyak-banyak lah. Kita terus kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal insan. Ini jawab kepada semua benda-benda yang Tuhan suruh kita tengok tu, iaitu langit dan juga bumi tu. Kata para ulama sini disebut, kita masuk ke bahagian kedua dalam surah ini, iaitu ayat yang ke-6, yang mana ayat inilah ayat yang terpenting bagi surah ini, yang disebut sebagai dakwah, iaitu yang mengandungi targhib ataupun ajakan kepada beramal saleh. Allah hendak mengingatkan kita semua semasa di dunia inilah mesti melakukan amal. Kalau kita tengok ayat tu, ya ayyuhal insan, maksudnya wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh untuk menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kadih ni maksudnya orang yang dah habis harta, habis tenaga dah sembah apa yang dia sembah atas dunia. Ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Kadhan, maknanya sehabis tenaga dan semua sekali kita dah berikan kepada Tuhan. Tuhan sini ada dua tafsiran para ulama. Pertama, Tuhan yang bermaksud Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang benar. Yang kedua ialah Tuhan sembahan berhala ataupun pujaan-pujaan yang diangkat sama hebat dengan Tuhan, daripada pokok-pokok ke, tumbuhan-tumbuhan ke, kubur-kubur ke, orang perseorangan ke, wali-wali ke, binatang ke. Ini semua benda yang telah dibesarkan oleh manusia. Termasuk juga dalam tu ialah hawa nafsu. Nafsu manusia juga dijadikan sebagai Tuhan oleh sebahagian manusia. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat yang lain dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat keadaan manusia yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Yang dimaksudkan sini ialah kecenderungan. Maknanya dijadikan kecenderungan itu ialah kepada benda yang dia fokus tu. Apa maksud ayat ni? Ayat ini bermula dengan kalimah ya ayyuhal insan. Semua manusia, Muslim ke kafir ke, masuk sekali dalam ni. Juga kalimah insan itu bermaksud manusia yang pelupa. Manusia yang pelupa. Manusia yang pelupa sebab apa? Sebab perkataan insan tu mari pada nasiyah. Walaupun ada sebahagian ulama bahasa kata insan tu tak mari pada nasiyah pun. Nasiyah tu maksud dia lupa. Sebab tu kita ni ada sifat pelupa. Tambah kuat pula makan nasi, lagi cepat pelupa. Sebab tu saya ingat dulu orang Arab pensyarah kita lah. Pelajar-pelajar Melayu ni ataupun Nusantara ni, kau suruh hafal apa-apa dia macam lambat sikit. Arab ni dia cepat tapi dia tak faham apa yang dia hafal. Cuma sebab benda tu dia selalu bercakap. Jadi ada seorang pelajar Indonesia ni, dia bangun dia tak boleh. Saya ingat dalam kelas saya dulu, dia tak boleh baca. Ada satu matan apalah yang diminta.
Syekh tu pun tanya, kenapa tak ingat? Dia kata tak faham. Dia kata lupa nak hafal. Okay. Syekh tu pun tanya, kamu makan apa? Dia kata makan nasi. Sebab tu kamu lupa, sebab nasi tu menyebabkan kamu lupa. Sebab nasi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab ialah lupa. Nasia. Jangan makan nasi kata. Nasi tu jadi lupa. Okey, kita bagi dalam azan dulu. 1 minit lagi, 2 minit lagi. Okey. Nasi dalam bahasa Arab lupalah. Okey, nasia. Yang ansa. Okey. Tapi orang Arab panggil nasi tu arus sebenarnya. Okay. Cuma nak sebut pada kita tu perli lah, nak beritahu makan apa pun kalau jenis pelupa ni pelupa lah. Tak makan nasi pun kalau jenis pelupa memang pelupa. Cuma nak sebut pada kita manusia ni sifat dia pelupa. Okay. Insan maknanya orang yang kita mudah terlupa. Lupa sini bukan lupa dalam bentuk tak ingat apa kita kena buat kerja. Kadang-kadang terlupa. Hidup atas dunia ni sembah Tuhan. Abdi pada Tuhan, terlupa pergi sembah benda lain, pergi hebatkan benda lain. Itu adalah bentuk yang Tuhan nak fokus ini. Okay. Jadi Tuhan kata sini, jadi apa yang disebutkan sini, dia kata, oleh itu ayat ini sedang ditujukan kepada manusia yang pelupa terhadap tugas mereka. Langit dan bumi tidak pernah lupa tugas mereka, janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kamu wahai manusia, sangat cepat kamu lupa kepada tugas dan janji kamu. Sepanjang hidup kita berusaha dalam kehidupan. Memanglah hendaknya kita sentiasa berusaha mendapatkan sesuatu untuk meneruskan kehidupan. Semenjak Nabi Adam AS diturunkan dari syurga, begitulah nasib manusia. Mesti sentiasa berusaha, kerana kehidupan di dunia ini tidak seperti di syurga. Di syurga tidak perlu lagi bekerja untuk mendapatkan makanan. Tetapi di dunia, Nabi Adam AS sendiri juga berusaha untuk mendapatkan makanan bagi meneruskan kehidupan. Okay. Ayat ni juga dia nak cerita pada kita, manusia di hidup atas dunia, perubahan yang berlaku pada diri dia bergantung kepada usaha dia banyak ataupun sikit. Banyak ataupun sikit. Kalau usaha dia banyak, maka dia akan dapatlah banyak. Kalau usaha dia sikit, maka dia dapat sikit. Boleh? Boleh azan?
Okey, kita sambung sikit lagi. Ayat yang ke-6 ni perbahasan terakhir kita pada malam ni. Saya nak sebut ayat ni dia mengandungi isyarat berkenaan dengan isu qada dan juga qadar. Ayat ni Tuhan sebut, ya ayyuhal insan, seruan, wahai sekalian manusia, innaka, itu ialah kata penegasan, sesungguhnya kamu kadihun. Kadihun ni ialah isim fa'il, maksudnya kita yang berusaha, ila rabbik, kepada Tuhan, kadhan, dengan usaha yang bersungguh-sungguh, famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Okay. Sini Tuhan nak beritahu pada kita, manusia dia jumpa Tuhan yang betul, dia jumpa Tuhan yang tak betul, dia tak boleh salahkan Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau dia jumpa Tuhan yang tak betul lah, okay, dia kena salahkan diri dia juga, dengan sebab dia bertemu tu kerana usaha dia, melainkan ditutup segala pintu-pintu kebenaran. Cuma saya nak sebut sini bahawasanya dalam isu qada dan qadar ni kita kena beriman bahawasanya manusia ni dia diberi kuasa pilih dan juga kuasa gerak, yang kita sebut sebagai kudrat dan juga iradat. Kudrat tu kekuatan, iradat itu kemahuan, kecenderungan. Kita nak kepada apa. Okay. Sebab tu satu orang dia tak boleh kata saya ni sesat sebab memang Tuhan takdir sesat. Tak betul. Saya miskin sebab Tuhan takdir miskin. Tak betul. Sesat kerana tidak mahu cari kebenaran. Miskin yang sampai melarat sebab memang malas. Hakikatnya tak dinafikan ada orang yang memang miskin, tapi kalau dia cuba keluar, Tuhan akan buka jalan dia sehingga dia boleh dikeluarkan daripada benda tu. Cuma dia adalah liku-liku dia tu. Sebab tu kalau kita baca kisah para sahabat yang cuba mencari kebenaran, seperti Salman Al-Farisi, jumpa, tapi nak jumpa tu apa yang dia dapat? Macam-macam. Apa yang dia kena? Macam-macam. Perjalanan nak jumpa hidayah, nak jadi sahabat Nabi, tidak semudah seperti mana yang kita bayangkan. Daripada anak seorang yang ada kedudukan, anak orang ada kuasa, penguasa di Parsi, sehingga jadi hamba kepada Yahudi, baru dapat jumpa Nabi, baru dapat jumpa kebenaran. Dia dapat jumpa Nabi, dia tak menyesal, dia tinggalkan kekayaan keluarga dia, sebab dia nak, manusia dia nak, dia berkehendak. Sebab tu saya selalu sebut, ini ialah bab yang disebut sebagai kesamaran sebahagian manusia. Sebab tu bila mana kita cerita para sahabat mereka jadi ahli syurga, sebahagian orang saleh mereka dapat pahala yang besar di sisi Allah, mereka ni memang betul kita kata mereka dipilih oleh Allah Ta'ala, tapi mereka juga ialah orang yang berusaha pergi ke arah kebenaran. Dia orang berusaha. Sebab tu kalau tengok 10 orang yang awal masuk syurga, ataupun 10 orang yang awal daripada kalangan yang awal masuk Islam ni, mereka sendiri tu pun ialah orang yang memang nak cari kebenaran. Sebab tu kita akan tengok Khadijah, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, ni orang-orang yang waktu Nabi belum cakap Islam secara terang-terangan, mereka sendiri pun dah ada satu pemikiran nak cari kebenaran. Bukan mereka ni duduk sembah berhala totok, tak bergerak pergi mana-mana, dengar Nabi bercakap terus terminat kepada Islam. Bukan, dia ada proses untuk dia yakin pada benda tu. Tak dinafikan ada orang yang Tuhan beri pada dia tu sentuhan untuk dia berminat dengan cepat, tak dinafikan. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya manusia kalau dia menjurus ke arah tu, Tuhan akan buka jalan tu. Kalau dia menjurus ke arah yang lain, Tuhan akan buka jalan yang dia pilih tu. Sebab tu ada orang dia kata saya ni jadi jahat sebab memang Tuhan takdir. Tak, kita sendiri yang peringkat awalnya berminat dengan ke arah kejahatan tu, sehingga Tuhan buka, dan Tuhan akan bagi, sebab itu ialah bentuk keadilan.
Sebab tu satu orang kau tengok dia nak jadi jahat, dia bermula, dia ada titik-titik permulaan. Dia berkawan dengan orang yang perangai tak elok dulu. Bukan dia keluar pada perut mak dia tu, dia dah ada perancangan. Aku umur 7 tahun ni, mesin ATM ni memang aku akan pergi buka. Tak ada. Dia mesti dah tengok cerita ni dulu. Dia tertengok kawan ni buat dulu. Dia teridea daripada jahat orang lain. Dan dia berminat. Sebab tu Nabi kata, saya nak sebut, walaupun hadis ni tak berapa sahih, tapi saya nak sebut, manusia ni dia pilih kebahagiaan, kesengsaraan, syurga neraka ni daripada pilihan diri dia. Sebab tu hadis daripada Ali bin Abi Talib oleh Ibnu Munzir, oleh Al-Munziri, hadis ni dhaif. Nabi kata ju'ilatid dunya ila arba'ah, dijadikan dunia tu kepada 4 golongan. Golongan pertama Nabi kata golongan yang Allah Ta'ala tawassa'a anhu, Allah Ta'ala berikan tawassa'a ilaihi, Tuhan berikan kepada dia ni keluasan hidup, maknanya dari segi harta banyak. Kemudian dia bercita-cita baik dengan harta tu. Dia nak jadi orang yang beri sedekah pada orang, nak tolong orang. Tuhan mudahkan dia sehingga dia boleh buat benda tu. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi kata, golongan yang tak dapat, tapi dia tengok golongan yang dapat tu, dia bercita-cita, kalau aku dapat, aku nak buat macam tu. Walaupun dia tak dapat target dia, tapi dia akan buat. Sebab tu kita akan tengok, orang yang dermawan di Malaysia ni, ada majoriti dermawan, bukan orang kaya pun. Tapi dia memang dermawan. Saya dulu pernah buat kerja NGO. NGO minta, maknanya kita uruskan kebajikan orang ni. Ada satu orang ni, dia selalu sumbang dekat akaun NGO yang saya duduk di Terengganu dulu tu. Hari tu sekali dia tersilap hantar resit, dia selalu sumbang, maintain dia sumbang 300 bulan dia sumbang. Okay. Hari tu dia tersilap hantar resit, dia print screen sekali dengan jumlah duit dalam akaun dia. Kan biasa orang hantar resit yang kita bagi je. Hari tu dia terprint screen yang ada dalam akaun dia pun berapa. Dia tersilap, dia print screen, dia sumbang 300, yang ada dalam akaun dia cuma 180 je. Tak banyak pun. Tak sampai 1000, tak sampai 500, tapi dia bagi 300. Berkali-kali. Sebab dia orang yang dah berumur, kadang-kadang dia print screen tu silap. Dia nak print receipt, dia pergi print screen akaun bank dia sekali. Okay. Cuma saya tak pernah tengok lah sampai sekali, sebab dia berkali-kali buat, tak pernah tengok sampai 5,000 ada dalam, tak pernah. Tapi maintain 300 tu, selalu maintain. Dia bukan orang kaya, tapi dia bercita-cita, kalau aku ni boleh kaya, aku akan buat. Tapi dia tak kaya lagi, dia dah buat pun. Dia dah buat. Ini mari pada cita-cita. Itu golongan kedua. Nabi kata dua-dua golongan ni baik, Tuhan beri kebaikan. Golongan yang ketiga, Nabi kata golongan yang tawassa'a ilaihi, Tuhan beri pada dia kekayaan, tapi dia buat kejahatan. Dia buat kejahatan. Dengan sebab dia minat pada kejahatan, Tuhan bagikan kejahatan dia jadi tak tertangkap. Dengan sebab dia kaya, dia buat benda jahat, sepatutnya dia ditangkap, tapi dia kaya, dia boleh bayar pihak berkuasa sehingga dia tak ditangkap. Jadi orang tak nampak dia jahat, tapi hakikatnya dia jahat. Okay. Dan orang macam tu wujud. Okay. Kemudian Nabi kata yang keempat, ada satu golongan manusia, dia tak kaya, dia miskin, dia tengok orang kaya jahat, dia boleh bercita-cita, kalau aku kaya, aku akan buat lagi jahat daripada kawan ni buat. Kereta tak ada, gerek je ada, tapi angan nak buat jahat, nak bunuh berapa ribu-ribu orang. Hidup atas dunia tak kaya, balik di akhirat pun miskin. Ini paling rugi. Cuma nak sebut, itu semua mari daripada keinginan. Dia beringinan. Dia bukan satu setting yang Tuhan letak dalam diri, dia berfikiran macam tu. Tapi dia yang pilih dengan persekitaran dia. Jadi ayat ni penegasan bagi kita, orang tu sesat kerana perbuatan dia, orang tu dapat syurga pun kerana perbuatan dia. Sebab tu kita tak boleh kata Abu Bakar dapat masuk syurga ni sebab Nabi yang bagi. Dia kan ada hubung kait. Kalau dia buat jahat pun Nabi boleh doa. Tak, memang dia bukan jenis orang buat jahat pun. Dia memang orang baik dah. Dia memang orang baik. Sebab tu kita tak akan tengok sahabat-sahabat Nabi yang masuk syurga ni, dia orang tak ada hari dia orang malas beramal. Tak ada pun dia orang buat jawapan, alah sehari je tak semayang. Nabi dah doa, apa masalah? Jangan beritahu orang dah. Okey, dia tak sebut. Tapi memang sikap dia suka semayang dah. Walaupun dia tahu dia ahli syurga. Itu ialah pilihan. Sebab tu kalau orang kata ikutlah sahabat, ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi, hakikatnya kita boleh ikut, tapi kita dikelabukan oleh syaitan sehingga kita rasa macam ini golongan-golongan yang Tuhan pilih, kita tak boleh ikut. Sebab kudrat yang mereka ada sama macam kudrat yang kita ada.
Bahkan lebih dahsyat lagi, ada sebahagian sahabat yang kudrat dia tak banyak. Macam Uthman bin Affan. Uthman bin Affan bukan orang yang normal. Dia cacat, dia tempang, tapi kaya. Orang yang kaya. Dan ahli syurga pun. OKU, ahli syurga. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya, itu bukan alasan untuk kita mencontohi golongan yang baik, melainkan kita yang blok hati kita untuk tidak ikut. Okay. Jadi kita berhenti situ saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.